Nak sebutnya dia ni tak ada rasa nak syukur. Alhamdulillah aku ni dia beri nikmat begini. Manakala suami bawa balik barang pun, dia tak rasa syukur dengan barang yang dibawa balik oleh suami. Barang macam ni pun beli, dia sebut. Anda sebut demikian. Yang macam ni pun tak patut langsung beli. Padahal kita ni patutnya, Alhamdulillah aku ada juga ingatan. Kadang-kadang kan, suami ni dia bukan ada taste sangat kan. Dia tak ada perasaan sangat pun. Dia beli barang tu entah apa-apa dia beli barang. Kadang-kadang demikian. Dia beli ikut selera dia. Selera dia pula selera tak ada selera dia panggil. Selera yang tak ada selera. Yang menyebabkan bila dia bawa balik ke rumah kita marah pula. Kenapa beli barang macam ni? Dia jadi demikian. Yang tu yang menyebabkan masuk neraka tu. Yang tu yang masuk neraka tu. Rasulullah sebut. Patutnya mulut kamu sebut Alhamdulillah. Aku ni, suami aku bawa balik juga barang. Mula belajar tentang penghuni-penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Satu tajuk yang kira-kiranya siapa yang paling ramai masuk dalam syurga dan siapa yang paling ramai terhumban ke dalam neraka Allah. Tajuk ni menjadi tajuk yang penting sangat untuk kita ketahui, kerana kita takut-takut kita ni tak termasuk di kalangan ahli syurga dan ramai paling termasuk di kalangan ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Tapi biarlah kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita ni, biar kita nampak tanda-tanda kita tu di dunia ni lagi, nampak dah tanda-tanda kita ni ahli syurga. Di sana bila kita dapat demikian, kita ni akan rasa gembira saat mana kita menghadap depan Allah. Ada orang tanya pada kita, kenapa yang perlu kita belajar tajuk sebegini? Sepatutnya kita serah pada Allah sudahlah, kita sebut demikian. Kita tak perlulah kita nak tahu tajuk-tajuk sebegini. Lalu dijawab oleh alim ulama, perlu kita tahu dalam hidup kita terhadap tajuk sebegini dengan tujuan untuk kita ni berlumba-lumba untuk memasukkan diri kita ke dalam syurga Allah di dunia ini lagi. Jangan sampai kita bila dah masuk dalam kubur baru kita datang penyesalan. Kerana penyakit yang kita akan lalui kejap lagi ialah penyakit menyesal lah. Sekarang ni kita tak rasa menyesal sebab kita tak masuk dalam kubur lagi. Bila kita masuk dalam kubur, barulah kita datang penyesalan demi penyesalan. Kenapa kita menyesal? Kerana kitanya tak nampak tempat kita dalam syurga dan kita tak ada ruang untuk berada dalam syurga, dan di waktu itu tempat kita jelas dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Waktu tersebut akan datang penyesalan demi penyesalan pada seorang. Lalu alim ulama kata, bila kita tahu saja di antara ahli syurga dan ahli neraka ini, maka kitanya, biar kita ni bersungguh-sungguh dan kita menyesal sekarang. Nampak dah pada diri kita, tanda-tanda tu ada pada diri kita. Bila tanda-tanda tu ada, baru menyebabkan kita akan bersungguh-sungguh dalam kita mentaati perintah Allah. Macam kita tengok tanda-tanda anak bulan kan. Tanda-tanda apa dia? Tanda-tanda bagi orang yang menunggukan lahirnya zuriat. Dia ada tanda-tanda kehamilan dalam hidup dia. Dia seronok pada saat demikian. Demikian juga kita. Bila kita ni dalam keadaan yang tanda-tanda kita ni ahli syurga ni ada, tentu kita seronok dalam kita buat amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penting pada diri kita ni untuk tahu siapa penghuni syurga dan penghuni neraka yang paling ramai di atas dunia ini lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Usamah bin Zaid, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kuntu ala babil jannah fakana ammatan man dakhalah al masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghairal an ashabal nar qad umira bihim ila an-nar wa kuntu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalah an-nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku berdiri di hadapan pintu syurga. Allah bagi peluang pada aku untuk melihat dalam syurga itu. Fakana ammatan man dakhalahal masakin. Kebanyakan yang masuk dalam syurga ni orang-orang miskin, kata Rasulullah. Yang ramai
yang doyon-doyon masuk ni orang miskin. Manakala wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira an ashaban nar. Manakala yang disebut dengan ahli-ahli orang kaya ni semua tertahan di depan lagi. Tak sempat masuk lagi. Ditahan ini ghaira an ashaban nar, berbeza dengan ahli api neraka Allah. Kecuali penghuni neraka, maka mereka diperintahkan masuk. Ahli neraka qad umira bihim ilan nar. Ahli neraka ni diperintahkan masuk terus, masuk dalam neraka. Wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri depan pintu neraka. Rasulullah sebut. Cerita ni Rasulullah cerita dulu. Bila sebut saja tentang syurga, Rasulullah sebut yang ramai masuk syurga ni orang miskin, kata Rasulullah. Orang miskin dulu. Kalau kita tanya siapa di kalangan orang yang paling ramai masuk dalam syurga, di kalangan orang miskin. Orang miskin. Kenapa orang miskin? Kerana kemiskinan dia taat pada perintah Allah. Di dunia ini lagi. Kerana dia susah. Jadi ruang dia tu bila dia susah, ruang dia nak hidup dalam keadaan nak bermewah-mewahan tak ada. Nak berpoya-poya tak ada. Lalu dia ambil ruang tersebut untuk taat pada perintah Allah. Tu yang pertama. Orang miskin, dia cepat masuk dalam syurga Allah. Kemudian yang keduanya, orang miskin ni di dunia ni dia tawaduk dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya bila dia banyak harta benda, dia jadi cepat nak sombong. Begitu pada diri kita. Macam kita kan. Kita ni cuba duit banyak dalam poket. Jalan mengangkang terus tak kan. Dia beza terus. Kalau kita dengan duit tak ada, parahan sekam jalan dengan keadaan duit yang tak ada dengan duit yang ada, dia lain. Kita lain terus. Muka kita pun lain. Orang cam muka tak ada duit ni dia panggil. Dibandingkan dengan muka ada duit. Muka ada duit itu dia bercakap pun sombong. Dia bercakap pun sombong kan. Bila demikian. Jadi oleh kerana kemiskinan tadi menyebabkan di dunia ni lagi nampak sifat yang ada pada diri dia. Pribadi dia tadi. Dengan syarat orang miskin yang ada agama. Orang miskin ni bila dia miskin, jangan dia miskin pula harta, dia miskin juga agama. Jangan. Tetapi biarlah dia miskin harta, tetapi dia kaya di sudut agama. Itu yang lebih utama di kalangan kita. Sebab tu Rasulullah dia pesan, kalau miskin, jangan buat rumah jauh daripada masjid. Rasulullah pesan terus. Sebab tu di kat Masjid Madinah, dia dipanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni disediakan tanah-tanah, rumah-rumah untuk orang-orang miskin. Itu cara yang terbaik lah. Kita ni pun patutnya demikian. Patutnya di masjid-masjid ni, dia kena ada rumah-rumah Ahlus Suffah. Rumah-rumah orang-orang yang miskin, yang susah-susah. Kemudian dia boleh duduk kat rumah tersebut. Dan dengan dia susah tu, dia akan dekat dengan Allah. Itu cara sepatutnya demikianlah. Ni kena ada pemerintah yang baik, kemudian susunan daripada yang baik, maka kita akan dapat demikian. Tapi kalau kita nampak kepada kebendaan, dia akan jadi orang kaya yang datang dekat dengan masjid. Padahal orang kaya ni dia memiliki dah kenderaan, dia memiliki dah pengangkutan, dia memudah dah urusan dia yang lain. Kalau dia duduk jauh pun daripada masjid, dia boleh datang ke masjid. Kerana apa dia? Dengan kemudahan yang lain yang ada pada mereka tersebut. Tapi orang miskin, kalau dia jauh pula dengan Allah. Yang menyebabkan di waktu ini, dia payah nak dekat dengan Allah. Lalu zaman Rasulullah, lagi miskin, lagi dekat dengan Allah. Lagi miskin, lagi dekat dengan Allah. Yang menyebabkan orang miskin ni, dia ada cara dia tersendiri. Kemudian orang miskin ni, bila dia menghadap depan Allah, kemuliaan pada diri dia. Dengan kemiskinan dia tadi. Dia masuk dalam kubur dia, malaikat akan meraihkan dia daripada kepenatan hidup dia. Kemudian bila dibangkit di akhirat, Allah jadikan kenderaan yang mewah untuk dia sampai di padang mahsyar Allah. Kemudian bila dia berada di padang mahsyar Allah, sesi soal jawab dia tak banyak sebagaimana banyaknya orang kaya. Orang miskin nak tanya apa dia pada diri dia? Tanya pada orang miskin tak sama dengan tanya orang kaya. Tanya orang kaya tentu banyak. Orang miskin tanya, televisyen ada televisyen? Tak ada ya Allah. Habis yang kamu tengok besen ya Allah. Tiap-tiap hari tengok besen je. Itu dia sebut demikian. Tanya orang kaya, televisyen ada televisyen. Dia tanya balik, yang flat screen ke tak flat screen ya Allah. Orang kaya kan? Orang kaya televisyen sampai dalam bilik air. Orang kaya. Tu Allah tak tanya lagi, astro ada astro. Beyond ke tak beyond astro kamu? Tanya soalan-soalan demikian, jenuh. Orang kaya nak menjawabnya.
Kamu bayar tiap-tiap bulan RM120, RM150 untuk Astro. Kamu derma untuk Masjid Al-Falah ada RM150. Benda-benda yang demikian je. Simple je. Tanya perbandingan, akan kalah terus. Di sudut kekayaan tadi. Itu saya biasa sebut, anda biasa sebut pada jemaah sekalian, kita ni guna harta kekayaan yang Allah bagi pada kita ni untuk agama. Jangan guna untuk diri kita, rugi. Ramai di kalangan kita, dia guna untuk diri dia sendiri. Bila dia dalam di dunia ni, dia kumpul harta di dunia. Bila dia mati, dia tak sempat nak alih harta dia ke akhirat Allah. Tu yang silap besar di kalangan orang kita. Satu kesilapan yang sedang berlaku di kalangan orang Melayu kita ni, anda ada ulang sehari dua ni, anda sebut, antaranya ialah kita ni pandai cari harta tapi tak pandai nak alih harta ke akhirat. Tu je silap di kalangan kita. Cari harta ni pandai orang kita. Cari sampai hujung hidup dia meninggal dunia, dia tinggal harta dia di dunia, dia seorang-seorang masuk dalam kubur. Lalu dia kena tanya soalan demikian. Silaplah dalam hidup kita. Macam kita pergi ke Pulau Langkawi, anda biasa buat contoh yang mudah. Pergi sampai di jeti tu, kita bawa barang banyak sampai di jeti Kuala Perlis tu, kita turun naik feri seorang-seorang. Barang kita tinggal ke atas. Barang kita tak bawa. Sampai di Pulau Langkawi, kita pun mula terkial-kial pada diri kita. Ini bukan pergi Pulau Langkawi ni, pergi ke akhirat Allah. Bila pergi ke akhirat Allah, sebelum kita mati ni, tolong alihkanlah harta kita ni untuk sampai ke akhirat. Jangan barang kita tak sampai lagi. Kita pergi dulu. Bila kita pergi dulu, tertinggal harta kita di dunia. Jangan demikian. Ramai dah orang kita ni, bila dekat nak meninggal dunia, dia simpan. Dia tahu dah dia nak meninggal dunia. Dia sakit dah, dia simpan lagi. Buat apa dia simpan? Saat mana dia ni nak menghadap depan Allah, patutnya waktu itulah dia alihkan. Dia panggil anak-anak dia panggil keluarga dia. Ni bahagian untuk kami. Ni bahagian orang ni. Manakala bahagian Umi sendiri, bahagian Abah sendiri, bahagian Nabi sendiri, yang ni jangan diusik. Abah dah wakafkan untuk masjid. Dah bagi dah untuk rumah Allah. Semua dah bagi dah untuk masjid. Bagi dah pada Ustaz Ahmad Dasuki senang cerita. Nak sebutnya demikian. Bagi dah untuk kejamatan Mahat Hafiz. Orang panggil demikian. Semua kita nak agih. Bila kita nak agihkan tersebut, kita pergi ke akhirat, berjumpa balik barang yang kita ada. Ramai orang kita ni beli jubah, beli kerongsang, beli semua. Bila beli tinggal dalam almari. Dia mati dah. Bila dia mati tak pakai-pakai pun jubah tersebut. Dia tak pakai-pakai pun kerongsang dia tersebut. Barang kemas dia tu bertimbun-timbun lagi. Yang menyebabkan rugi. Demikian. Biar kita ni, bila kita menghadap depan Allah, kita dah bawa dah semua tersebut dan kita dah siap dah untuk nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin tak banyak sesak jawab dia. Yang menyebabkan mudah untuk dia masuk dalam syurga Allah. Wa ashabul jaddi, Rasulullah sebut ada pun orang yang banyak harga barang dia. Jaddi ni orang yang bersungguh-sungguh dalam hidup dia, cari dunia di atas dunia ni sendiri. Turun pagi balik gelap, kadang-kadang tak balik berminggu-minggu. Kenapa dia cari rezeki ni, nak cari ni. Tahu-tahu dia mati, tinggal barang tersebut. Rugi kan dalam hidup dia. Mahbusuna ghaira anna ashabin nar. Dia sedang ditahan, Rasulullah sebut. Dia ditahan. Berbeza dengan dan selain dalam keadaan ashabun nar ini, manakala puak-puak ahli neraka ni qad umira bihim ilan nar, dihalau mereka untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah sebut, wa kuntu ala babin nar, bila aku berdiri saja depan pintu neraka Allah, fa iza ammatu man dakhalaha, pada pandangan aku bila aku tengok orang masuk neraka yang ramai-ramai ni siapa? An-nisa, orang perempuan yang masuk ramai. Orang perempuan yang paling ramai masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang perempuan ni? Pada salah satu hari raya Aidilfitri, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan jemaah solat Aid yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Rasulullah gabungkan. Orang perempuan tu duduk kat belakang, orang lelaki kat depan. Dalam solat Aidilfitri. Mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata pada golongan wanita, masing-masing ikut yang disuruh oleh Rasulullah itu. Lalu Rasulullah berucap dalam khutbah Rasulullah tu,
perbanyakkanlah sedekah wahai orang perempuan. Rasulullah sebut, perbanyakkan sedekah wahai orang perempuan, kerana kebanyakan golongan kamu semua memikul kayu api neraka Allah. Rasulullah kata, kerana aku lihat kamu orang perempuan ramai yang pikul api neraka Allah. Kerana apa dia? Kerana orang perempuan ni di antara peribadi yang ada sedikit pada diri dia, peribadi yang tu dia penyayang terhadap harta, materialistik dia panggil sikit. Dia jadi demikian. Nafsu dia tu terhadap kebendaan tu besar. Nafsu orang perempuan ni bukan nafsu dalam soal tubuh badan saja, tidak. Dia ada nafsu yang berbeza. Nafsu orang perempuan ni banyak sangat. Nafsu Connie-wear, misal contohnya. Nafsu Tupperware, yang jenis wear ni dipanggil. Yang jenis demikian, nafsu juga. Nafsu apa dia? Dia ada nafsu bunga-bunga. Nafsu dia nafsu apa dia? Shopping. Nafsu shopping. Dia bukan, dia beli barang. Balik timbun. Yang jenis beli. Yang jenis round saja, round je. Yang kerja dia round je dalam hidup dia. Maknanya dia kata kalau tanya kenapa, nak betulkan lutut, dia sebut demikian. Nak betulkan tubuh badan. Nak sebutnya dia mencuci mata, dia panggil. Ni pun nafsu juga dalam hidup dia. Dalam hidup dia tu banyak sangat yang menyebabkan dia terlekat dengan barang-barang dunia. Dia terlekat dengan barang dunia ni, tu tak kira lagi nafsu-nafsu yang lain. Nafsu-nafsu banyak sangat. Oleh kerana banyak nafsu dia tersebut yang menyebabkan Rasulullah kata, aku tengok ramai wanita yang memikul kayu api neraka Allah. Bila dia tak boleh kawal nafsu dia. Dia ada nafsu tersendiri kan. Nafsu dia ni yang dia tak boleh kawal menyebabkan dia memikul kayu api neraka Allah. Dia adalah berbeza-beza di kalangan kita kan. Ada orang yang jenis minat untuk berpakaian. Ada jenis minat untuk makanan. Jalan untuk makan. Ada yang jenis minat untuk bergambar je dalam hidup dia. Dan ada yang jenis minat dalam hidup dia ni untuk apa dia? Bercakap je mulut dia. Dia tidur, mata pejam, mulut bercakap lagi. Nak sebutnya, yang jenis minat dia tadi tak terkawal. Yang menyebabkan akhirnya dia memikul api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seorang wanita yang kurang elok raut wajah mukanya berkata sambil duduk tengah-tengah jemaah wanita tu. Ada yang jenis mulut boleh tahan juga dia panggil. Rasulullah tengah khutbah tu, dia boleh jawab. Dia jawab apa dia? Adakah kita ni termasuk kumpulan yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah? Dia jawab Rasulullah, Rasulullah, kamu berucap ni, kamu kata pada kami ke? Bahasa yang mudahnya, kamu kata pada kami ke? Rasulullah menjawab, kerana kamu semua terlalu sering mengeluh dan kurang berterima kasih pada suami kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni perangai yang ada pada kamu. Kamu sering mengeluh dalam hidup kamu. Mengeluh, buat sikit, mengeluh. Masak sikit, mengeluh. Kemas rumah sikit, mengeluh, dia panggil. Kemudian kita buat benda sikit, mengeluh. Mengeluh kita ni tak habis-habis dalam hidup kita. Lepas tu, tak pandai nak bersyukur dengan apa yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita melalui suami kita. Kadang-kadang tengok suami tu pun menyampah. Dia tengok suami tu pun, mengapalah aku tersilap kahwin dengan mamak ni. Nak sebutnya, dalam hidup dia tak syukur langsung. Padahal ramai lagi orang nak kahwin dengan suami dia. Bahasa yang mudah ni. Kalau orang lain nak kahwin, marah pula dia. Nak sebutnya dia ni tak ada rasa nak syukur. Alhamdulillah aku ni dia beri nikmat begini. Manakala suami bawa balik barang pun, dia tak rasa syukur dengan barang yang dibawa balik oleh suami. Barang macam ni pun beli, dia sebut. Dia sebut demikian. Yang macam ni pun tak patut langsung beli. Padahal kita ni patutnya, alhamdulillah aku ada juga ingatan. Kadang-kadang kan suami ni dia bukan ada taste sangat kan. Dia tak ada perasaan sangat pun. Dia beli barang tu entah apa-apa dia beli barang. Kadang-kadang demikian. Dia beli ikut selera dia. Selera dia pula selera tak ada selera dia panggil. Selera yang tak ada selera. Yang menyebabkan bila dia bawa balik ke rumah kita marah pula. Kenapa beli barang macam ni? Dia jadi demikian. Yang tu yang menyebabkan masuk neraka tu. Yang tu yang masuk neraka tu. Rasulullah sebut. Patutnya mulut kamu sebut, alhamdulillah. Aku ni, suami aku bawa balik juga barang. Dalam hidup. Buatnya dia balik lenggang, dia panggil. Buatnya dia
Bila dia tak pandai terima kasih pada apa yang suami dia bagi dalam hidup dia, yang Allah bagi pada dia melalui suami tadi, Allah bagi melalui suami tadi, dia tak pandai terima kasih. Artinya dia tak terima kasih pada Allah dalam hidup dia. Dia tak rasa syukur. Allah bagi dah pada aku nikmat ini, Allah dah bagi dah kurnia pada aku begini-begini dalam hidup. Kerana nikmat ni Allah bagi berbeza-beza pada orang, tak sama. Sebab tu jangan ukur rumah tangga kita dengan rumah tangga orang. Jangan suka kita membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang. Jangan sentiasa sebut ada suami. Tengok suami orang lain romantik je bang, kita sebut. Abang ni nak beli bunga pun, beli bunga apa? Bunga plastik dia sebut. Anda marah pada suami dia. Suami dia pula jenis plastik dia panggil. Nak sebutnya dalam hidup dia, nak gambarkan dalam hidup dia ni, suami yang kaku, tak reti. Ada yang jadi suami ni, dia tak reti nak sebut di mulut. Di mulut ni tak reti pada suami. Dia tahu, dia buat je. Ada dia nak sebut I love you. Ada dia nak sebut ana uhibbuki fillah. Tak ada pun. Kalau nak sebut yang tu, tergeliat lidahnya ustaz. Nak sebut yang demikian. Dalam hidup dia tak pernah saya kalau dapat yang tu saya nak sujud syukur lah ustaz. Nak sebut je sampai peringkat demikian. Tapi sebenarnya dalam hati dia tu penuh dengan perasaan kasih dan sayang pada rumah tangga dia. Ini dipanggil demikian. Ni seronok ni orang lelaki ni. Tambah lagi ustaz kata. Lama dah nak suruh sebut yang ni ustaz. Nak sebutnya orang lelaki, orang perempuan dah tu ustaz. Nak sebutnya gambaran. Yang ni yang Rasulullah sebut. Oleh yang demikian kamu pikul kayu api neraka Allah SWT. Dalam hidup kita ni, belajarlah untuk kita bersyukur pada setiap keadaan. Dalam hidup kita ni, belajar kita ni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ruginya kita sebut alhamdulillah. Lawan setiap benda yang kita berkeluh kesah tu, mulai daripada hari ni kita rasa tak sepuas hati, tak itu yang ni dan sebagainya, kita lawan dengan sebut alhamdulillah. Lawanlah. Ibu-ibu akan rasa gembira saat mana kita keseorangan nanti. Bila kita dalam kubur nanti kita puas hati, alhamdulillah aku. Rasulullah sebut ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku takjub dengan orang mukmin. Malaikat jadi takjub dengan orang mukmin. Kenapa? Semua dalam hidup dia baik. Dalam hidup dia ni tak ada benda yang dalam hidup dia ni dia rasa resah gelisah dalam hidup dia. In asabatud darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia diuji oleh Allah dengan musibah ataupun benda yang susah dalam hidup dia, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan, dia syukur. Itu yang terbaik pada diri dia. Rasulullah sebut, walaysa zalika illal mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Rasulullah sebut demikian. Maknanya mesti dia ni ahli syurga. Orang ahli syurga je boleh hidup macam tu. Ahli syurga ni hidup dia sentiasa positif dalam hidup dia. Dia tak pandang negatif yang berlaku dalam perjalanan kehidupan masing-masing ini sendiri. Ni ahli syurga yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Biar kita ni, tanda kita ni ahli syurga, nampaklah pada kita. Apa dia? Syukur setiap masa dan jangan banyak berkeluh kesah sehingga kan kita dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Kenapa orang perempuan? Orang perempuan paling payah nak jaga Allah. Nak jaga Allah dan juga Rasul, orang perempuan payah. Nak jaga Allah apa dia? Nak jaga aurat. Allah anugerahkan pada kita supaya jaga aurat. Jaga aurat. Orang perempuan senang ke nak jaga aurat? Susah. Susah nak jaga aurat dengan adik ipar dia, dengan keluarga dia, dengan sepupu dia. Nak jaga aurat, orang perempuan payah. Nak jaga solat, orang perempuan payah. Bila nak kena jaga solat? Bila uzur, dia payah. Bila uzur je, orang perempuan kan, kadang-kadang darah kotor tu kering pukul 12 tengah malam. Dia sedang tidur. Waktu tu waktu isyak kan. Dia kena semayang isyak lagi. Tapi dia dah tidur. Dia bangun-bangun waktu mana subuh. Dia terus mandi. Kemudian dia solat subuh. Dia tinggal waktu isyak. Katakanlah dia berkerjaya. Wanita yang berkerjaya. Dia berkarya. Dia pergi kerja. Saat itu lagi susah dia nak jaga Allah dan juga Rasul. Nak jaga solat pun susah. Nak jaga title dia sebagai seorang isteri orang lagi susah. Nak jaga diri dia tu, nak jaga diri dia supaya orang lain tak sembang sebarangan dengan dia dalam hidup dia. Tak mudah dalam hidup dia. Yang ni ramai mana orang perempuan yang menjadi sukar dalam kehidupan kekeluargaan dia.
Kemudian masuk Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah wanita yang sering menafikan hak suaminya. Menafikan hak suaminya. Tidak mengendahkan tugasannya di rumah serta banyak berkeluh kesah. Maknanya terhadap suami tak ada, dia tak tahu hak dia. Apa yang patut dia kena buat dengan terhadap suami? Dia ada hak kan? Dalam rumah tangga ni, isteri ada hak terhadap suami. Suami ada hak terhadap isteri. Masing-masing ada hak. Anak-anak, dia ada hak bersama. Hak bersama dan hak kita jadi seorang isteri, hak kita menjadi seorang suami. Masing-masing kena tunaikan hak-hak tersebut. Jangan kita kata, saya je kena jaga. Orang lain tak boleh jaga. Tak betul. Salah besar. Dan anda dapati, ramai juga di kalangan kita ni tak jaga pun hak di kalangan kita. Kita sibuk nak sebut hak diri kita, kita tak jaga hak kita terhadap orang lain. Itu yang silap dalam hidup kita. Jaga para hadirin sekalian, hak suami dia ada. Hak suami patut dihormati dan didengari kata dia. Taat suami kita. Walaupun suami kita ni mengarahkan satu benda yang tak mampu kita buat. Tak mampu pun pada kita. Kita kena cuba juga buat. Tak mampu. Kecuali dia arahkan kita buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Itu jangan taat. Suami kita kata, saya tak suka tengok awak pakaikan tudung macam hantu kom-kom je disebut. Dia sebut demikian. Itu jangan taat. Tak ada taat. Tak ada lagi hak untuk ditaati. Tapi bila suami kata, jangan keluar rumah. Duduk dalam rumah. Jangan keluar rumah. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan keluar. Keluar je rumah. Di saat mana suami melarang kita keluar, setiap tapak kaki yang kita keluar tu, selangkah kita keluar tersebut, sebuah api neraka Allah untuk diri kita. Dilaknat, malaikat laknat. Celakalah perempuan ni. Celaka ni. Sampai bila? Sampai kita balik semula ke rumah kita, barulah berhentinya laknat malaikat Allah untuk diri kita. Kita kata, habis tu ustaz, seronoklah orang lelaki. Bila dia ada masalah, dia keluar rumah. Kita ada masalah, kita duduk dalam rumah. Dia sebut demikian. Bukan masalah seronok. Masalah hak yang perlu ditunai. Itu kita kena faham pada diri kita demikian. Habis tu macam mana kita, dia ada jalan penyelesaian dia pula. Penyelesaian kita dalam, bila berlakunya perbalahan kekeluargaan, macam mana kita nak selesaikan di kalangan kita ni sendiri. Dia ada cara dalam agama. Tapi sayangnya, orang kita tak belajar. Orang kita bukan tak belajar, tidak diajar macam mana kekeluargaan Islam. Kita kan, ramai mana di kalangan kita, berumah tangga ni kita ikut siapa? Ikut mak kita, ikut ayah kita, ikut keluarga kita. Kita tak pernah pun ikut Rasulullah SAW dalam berumah tangga kita. Sebab tu kita kan, bila kenduri kahwin, mula-mula kahwin kan, kita ikut orang je. Ikut je orang. Kenduri kahwin tu. Lepas tu orang jurugambar, tambah-tambah jurugambar pula nak ambil gambar. Jurugambar suruh suap, kita pun suap ke mulut. Mulut suami kita. Suami pun suap pula pada mulut kita. Waktu tu dah, kita ikut siapa? Ikut jurugambar. Lepas tu, lepas dia akad nikah, buat upacara batal wuduk kan. Upacara batal wuduk tu, tak ada langsung dalam Islam. Upacara batal wuduk. Dalam Islam dia suruh ada wuduk, kita pergi batal. Tak ada faedah langsung. Upacara batal wuduk ni kan. Macam mana cara upacara batal wuduk? Lepas dia akad nikah, cium atas dahi perempuan. Cium depan Tok Imam pula tu. Terkebir-kebir tu Imam memandang. Nak sebutnya lebih kan. Meleleh Hailio Tok Imam. Nak sebutnya gambaran. Buat apa nak cium depan Tok Imam? Sabarlah nak cium pun dalam bilik nanti. Pergi masuk dalam bilik nanti baru kamu cium. Ni tak. Cium depan Tok Imam. Kemudian bila bersanding pula, panggil Tok Imam datang. Sanding kan, panggil Tok Imam. Pengantin pula pakai seksi bukan main lagi ni. Pakai berkemban je. Tok Imam tu klik memandang. Pengantin. Kita ikut orang, kita kahwin ikut orang. Bukan kita kahwin ikut syariat. Tapi kita kahwin ikut orang. Tu yang jadi gitu. Bila pengantin pula nak suruh renjis. Merenjis. Upacara merenjis. Jenuh yang kawan menunggu. Lambat dia pergi nak makan. Nak tunggu renjis seorang-seorang. Nak sebut. Tunggulah. Nak renjis kat rumah nanti. Nak sebutnya. Kesian tetamu duk menunggu ni. Tetamu nak menunggu ni. Seorang kena renjis. Nak sebutnya. Nak marah ni. Habis masa tetamu. Dah lama. Pengantin pula masuk. Lambat pula.
Dan pengantin nak masuk tu lambat. Masuk dewan kan. Dia masuk tu lambat. Jalan pula lambat. Lagi sakit hati di mana. Jalan pula. Slow nak naik ke atas. Tiru siapa? Tiru orang lah. Hidup ni tak tiru pun Rasulullah. Ada begitu ke Rasulullah ajar? Tak pun. Habis tu, tak boleh lah ustaz, ni adat kita, orang Melayu. Tak, sebenarnya kita tiru barat. Dulu tak ada pun macam ni. Dulu tak ada pun macam ni. Kahwin kampung-kampung dahulu kan, mana ada sampai begini. Tapi bila kahwin kat bandar ni, lain pula gaya. Ini sampai tak demikian. Kadang-kadang berkelahi di kalangan keluarga. Kerana apa dia? Kerana tak puas hati yang tu, tak puas hati yang ni. Punca, kita tidak ikut sunnah Nabi SAW. Jauhnya di kalangan kita. Rumah tangga kan. Diriwayatkan daripada hadis bin Abbas. Dalam hadis mengenai gerhana matahari, bahawa Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah khutbah gerhana matahari, aku melihat neraka yang belum pernah aku lihat. Pemandangan seperti hari itu. Dan aku melihat penghuninya kebanyakan perempuan. Rasulullah sebut, aku tak pernah tengok neraka yang sengeri itu. Dalam keadaan sengeri itu, yang aku lihat pemandangan seperti hari itu, dan aku lihat kebanyakannya orang perempuan. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, disebabkan keingkaran mereka. Rasulullah jawab, punca orang perempuan ni lawan, sokong lawan. Dia lawan. Ditanya lagi, adakah mereka ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ingkar pada suaminya. Suami dia tu maksudnya suami yang soleh, tapi dia ingkar pada suami dia tersebut. Zaman Rasulullah kan, bila suami seorang suami dia nak keluar rumah, dia bagi tahu pada isteri dia, jangan keluar rumah daripada rumah ni. Dia sebut demikian, walaupun berlaku apa pun. Kemudian suami keluar buat cari kerja, cari rezeki ni. Kemudian orang bagi tahu pada dia, seorang hamba Allah, seorang perempuan ni, ayah kamu sakit tenat. Ayah kamu minta supaya kamu pulang. Dia pun dia hantar budak tanya Rasulullah. Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Suami saya tak tahu kat mana. Dulu tak ada SMS, tak ada handphone dan sebagainya. Macam mana Rasulullah? Ayah saya tenat, boleh tak saya balik sekarang? Rasulullah kata jangan. Suami kamu kata jangan keluar kan? Kamu jangan keluar. Dia pun tak keluar. Lepas sampai peringkat ayah dia meninggal dunia. Orang datang lagi. Dihantar oleh keluarga dia bagi tahu, ayah kamu dah meninggal dunia. Dia pun hantar orang tanya Rasulullah. Rasulullah, ayah saya meninggal dunia dah ya Rasulullah. Boleh tak saya balik? Suami saya tak balik-balik lagi ni. Saya tak tahu nak minta dengan siapa. Ya Rasulullah, boleh tak saya balik? Rasulullah kata jangan balik. Rasulullah kata, tunggu dalam rumah kamu. Tak balik dia. Bila orang kebumi jenazah ayah dia, dihantar lagi oleh keluarga dia, bagi tahu pada dia, kebumi dah jenazah ayah kamu. Tak nak balik lagi. Dia pun hantar orang tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya telah dikebumikan. Boleh tak saya balik? Jangan balik, Rasulullah sebut. Jangan balik 3 kali. Jangan balik. Bila sebut tak balik tu, sampai 3 kali Rasulullah sebut tu, dia pun tetap tak balik. Selang kali yang keempat, suami dia dah balik dah, dia bagi tahu semua tu. Rasulullah hantar seorang budak bagi tahu, ayah kamu dalam syurga Allah disebabkan ketaatan kamu pada suami kamu. Tengok. Ganjaran kan di sebalik itu. Kadang-kadang kalau kita balik, ayah kita pun masuk neraka. Kalau kita fikir logiknya, baliklah. Sakit kan? Dah lah sakit, mati. Batu mati ke bumi. Patutnya 3-3 ni boleh balik lah. Tak kira lah suami kata apa pun, yang penting balik. Mesti suami tak marah, dia panggil. Tapi Rasulullah sebut bagaimana taatnya dia. Rasulullah hantar orang bagi tahu, malaikat Jibril bagi tahu, ayah dia berada dalam syurga Allah disebabkan dapat anak perempuan yang taat pada perintah Allah. Jaga suami tersebut. Nak sebutnya besar nilai suami dalam hidup ini. Dalam hidup kita ni, janganlah singgung hati suami. Para hadis kan, belajarlah untuk mentaati, dengar kata suami dalam hidup. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat Allah. Kita dengar je. Ada kebaikan, ada hikmah yang Allah buat dalam hidup kita ni. Dengar je kata suami ni, dia akan menjadikan diri kita terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan dalam hidup kita. Jangan dilawan-lawan.
Jangan banyak kita mengomelnya. Jangan banyak kita menyebut-nyebut tentang kelemahan suami kita. Jangan dalam hidup kita. Jangan cerita keaiban suami pada orang lain. Jangan. Bila kita buat demikian, kita mendedahkan diri kita untuk ke neraka Allah SWT. Itu kena jaga dalam hidup kita demikian. Jaga pada mereka ingkar pada suami dan kebaikan suami. Suami buat baik itu, suami buat benda yang baik dalam hidup dia tak nampak yang baik suami tadi. Dia nampak yang buruk suami. Ni perangai manusia lah dalam hidup kita. Kita suami kita pakai minyak wangi, tak nampak. Yang kita nampak kentut dia tu lah. Itu bahasa yang mudah. Yang dia pakai minyak wangi sepanjang je. Bila nak keluar nak pergi seorang masjid, tak ada pujinya. Tapi yang banyak sebutnya apa dia? Sebut tentang yang buruk dia tadi. Itu yang jadi buruknya pada kita. Jika kamu melakukan kebaikan pada salah seorang dalam kalangan mereka sepanjang masa dan suatu ketika dia melihat perkara yang dibenci pada diri kamu, maka dia berkata, tidak satu pun kebaikan yang kau lihat daripada kamu tadi. Ni katanya Rasulullah sebut, suami ni buat baik, banyak kebaikan yang dibuat. Tapi sekali je kamu buat benda yang salah, wahai suami, isteri kamu menyebut tak ada benda pun yang baik yang kamu ada. Habis wanita sebab masuk neraka terus. Kalau dia mati di kalangan bahan bakar api neraka Allah SWT. Anak sebut jangan demikian. Biar nampak kebaikan suami kita yang Allah jadikan daripada suami kita ni, kita dapat kehidupan yang tenang dan bahagia dalam hidup kita. Satu, anak nak sebut, kalau ibu-ibu ada pilihan dalam hidup kita ni untuk sama ada berkejaya ataupun tak berkejaya, anak kata lebih baik tak berkejaya daripada berkerjaya. Lebih baik ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada pilihan dalam hidup daripada kerja ataupun kita duduk kat rumah menguruskan hal rumah tangga, lebih baik duduk rumah tangga, kat rumah tangga. Kerana kat situ ruang syurga terbuka luas untuk kita. Bila kita berkerjaya, kita akan nampak tempat kita dalam neraka terbuka luas pada kita. Kebanyakan orang yang berkerjaya, dia mula membanding-bandingkan gaji dia dengan suami dia. Mula dia bercampur gaul dengan entah siapa-siapa dalam hidup dia. Dia berkerjaya. Waktu tu dia boleh jaga tak boleh jaga. Ramai tak boleh jaga. Di antara taat bos dengan taat suami, bertentangan kan? Bertentangan pada diri dia. Yang menyebabkan di waktu sebab macam mana dia nak susun. Kecuali suami yang boleh faham. Suami yang boleh memahami tugas-tugas isteri. Ada yang suami dia kata, saya tak reda Ustaz. Dia sebut, isteri saya boleh pergi kursus. Lama pula tu kat Cameron Highland pula dia sebut. Saya ni Cameron Highland pun tak sampai lagi. Dia sebut demikian. Dengki pula sesuami tadi. Tak pasal-pasal dapat dosakan isteri. Tak pasal-pasal dia jadi demikian. Dah, kita macam mana pula? Kita pula bila berlaku begitu, kita jadi mula keliru. Nak dengar kata bos ke nak dengar kata suami. Jadi demikian. Keliru dalam hidup. Keliru ni, yang ni lah kita lawan suami tu. Jadi naik suara, jadi tinggi suara di hadapan suami. Fatimah Zahra kan, anda pernah cerita pada jemaah kan, dia pernah tertinggi suara depan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sekali je terangkat suara je depan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diam terus. Tengah-tengah borak tu, dia boleh terangkat sikit suara. Sayyidina Ali tak pernah rasa isteri dia terangkat suara depan dia. Sayyidina Ali pun diam terus, tak nak bercakap. Fatimah Zahra, dia perasan yang suami dia ni dah terasa hati. Cepat-cepat minta maaf. Minta maaf Bang Li, minta maaf Bang Li. Nak sebutnya. Nak gambarkan. Minta maaf tu bukan minta maaf biasa. Pusing Sayyidina Ali sebanyak 72 kali pusingan. 72 pusing tu badan. Kalau kita kan 3 kali je pusing. 3 kali je pusing. Menyampah aku orang tua ni. Tua-tua pun mengajuk juga itu sebut. Ini kita demikian. Pedulilah dia. Yang dia nak mengajuk, biar je lah. Nak mengajuk sangat. Itu sebut. Fatimah Zahra tak. 72 kali pusing. Dah Sayyidina Ali diam juga. Dia pun ambil barang-barang dia. Turun daripada rumah. Sayyidina Ali tak kata apa. Diam je. Sayyidina Ali tak kata apa. Turun daripada rumah ni menangis. Balik ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah tu, Rasulullah
Bila sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah tengok Az-Zahra, kesayangan Rasulullah, balik dalam keadaan menangis. Tentu ada benda yang tertentu yang berlaku. Rasulullah ambil ridak Rasulullah ni, kain serban yang diletak tu, hampa untuk Fatimah. Duduk anak aku. Kamu duduk elok-elok. Kamu duduk, kamu tenang. Duduk atas kain serban. Kan Rasulullah ni sayang sungguh Fatimah. Kerana Fatimah tu Khadijah daripada zuriat Khadijah, yang menyebabkan Rasulullah ni dengan anak perempuan rapat. Dalam hati dia tu tak ada lah. Kemudian bila Fatimah disebut terus pada Fatimah, apa dia berlaku? Wahai Fatimah, kamu cerita pada ayah, kamu cerita pada aku Rasulullah sekarang. Fatimah cerita tu, bila dengar dia cerita, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah hayat terus kain serban yang duduk tadi. Tarik balik, turun. Balik kamu Fatimah. Balik kamu Fatimah. Kalau kamu meninggal di saat mana suami kamu tak redha pada kamu, aku Muhammad Rasulullah tak akan sembahyangkan jenazah kamu, wahai Fatimah. Rasulullah sebut, aku tak akan sembahyang jenazah kamu. Nak sebutnya, mati kamu dalam keadaan kamu menyinggung hati pada suami kamu. Besarnya nilai. Balik Fatimah bagi tahu pada Sayyidina Ali. Cerita pada Sayyidina Ali. Dia kata, ayah kita bagi tahu saya ni kalau saya meninggal dunia dalam keadaan suami tak redha pada saya, ayah tak akan sembahyang solat jenazah saya. Sebut demikian. Sayyidina Ali kata, lain kali jangan angkat lagi suara di hadapan saya. Sayyidina Ali sebut demikian. Nak sebutnya, jangan tinggikan suara di hadapan ini sendiri. Nak sebutnya, singgung hati suami itu besarnya macam anak menyinggung hati ibu dan ayah dia. Itulah dosa dalam hidup kita. Maknanya kita jangan biarkan hidup kita ni menyinggung hati suami kita. Itu cara demikian. Ni seronok ni suami ni. Lagi saat tambah lagi. Ni lama dah nak suruh sebut yang ni. Dia panggil suami untuk ditaati dan dihormati. Isteri untuk disayangi dan dihargai. Itu cara Allah jadikan demikian. Dalam hidup kita ni, Allah jadikan suami untuk apa? Untuk ditaati. Dan untuk kita menumpang di antara satu sama lain. Manakala isteri pula, tugasan isteri, tujuan apa dia? Allah jadikan dengan tujuan untuk disayangi dan dihargai dalam setiap usaha yang mereka lakukan itu. Itu cara demikian. Para ulama mengatakan, diriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, penghuni syurga yang paling sedikit adalah wanita. Pernah Rasulullah sebut, penghuni syurga yang paling sedikit apa? Orang perempuan. Dalam syurga tu tak ramai orang perempuan. Kenapa tak ramai ni? Punca tadilah. Tersangkut dengan yang demikian. Tu yang ada yang disebut, kalau begitu ustaz, suruh suami saya cerai je lah saya. Saya ni kalau duduk lagi lama dengan suami, lagi berdosa. Lagi banyak dosa. Dia minta cerai itu dosa. Sebanyak mana dosa yang akan dia buat. Jangan minta cerai. Jangan minta cerai. Berkelahi macam mana pun, jangan terbit daripada bibir kalian kalimah minta cerai. Jangan. Nak marah macam mana pun, jangan cerai. Jangan sebut, cerailah saya. Jangan sebut demikian. Saya nak hak saya. Saya nak diceraikan saya. Jangan. Bila berkelahi, jangan sebut kalimah cerai. Kenapa dia? Itulah kalimah yang paling digemari oleh syaitan. Syaitan, bila berkelahi, syaitan yang suruh bercerai. Allah paling benci dalam amalan yang dibenarkan. Allah suka, Allah benarkan, tapi Allah benci. Inna abghadul halal indallahi at-talaq. Benda yang Allah benci, tapi halal di sisi Allah, cerai. Bila kita provok minta cerai, bergegar arasy Allah. Bergegar arasy Allah. Nangis para bidadari Allah. Bidadari Allah sebut, celaka kamu. Kamu tak tahu yang suami kamu tu Allah kurniakan kelebihan yang tersendiri. Lebih-lebih lagi suami kita ni di kalangan orang-orang yang terpilih, di kalangan mereka-mereka yang terpilih. Mulut dia sentiasa baca doa, waj'alna lil muttaqina imama. Dalam hidup dia. Suami kita ni kadang-kadang kita tengok ada gaya ke ahli syurga dia ni ustaz. Kadang-kadang kita kan dalam hati kita, jangan main-main. Jangan main-main. Orang lelaki ni orang yang Allah jadikan pada dia banyak bebanan, tanggungan yang dia tanggung. Semua tanggungan yang ditanggung tu memudahkan dia masuk syurga Allah.
orang perempuan di antara benda yang dia paling tak banyak tanggungan. Hidup atas dunia ni, mana dia besar sangat tanggungan dia. Dia jaga Allah dan juga Rasul, dia jaga hati suami, masuk syurga pintu mana dia nak. Senang je orang perempuan ni. Tapi, kerana dua perkara ni dia dihumban dalam neraka Allah. Anak sebutnya, dalam keadaan demikian, orang lelaki ni, maksudnya suami ni, Allah bagi kelebihan pada dia, tanggungan itu mendatangkan pahala dalam hidup. Menanggung. Berat, mata memandang, jauh lebih berat daripada bahu memikul. Kita pandang, kita tengok. Nak gambarkan beratnya dalam hidup memikul tanggungjawab ini. Itu besarnya. Satu, jaga-jagalah kita. Bila kita dipilih oleh Allah menjadi orang lelaki ke, jadi orang perempuan ke, jangan berlagak sombong sudah. Jangan kita rasa besar diri, jangan menyusahkan suami dalam hidup. Jangan membebankan. Dalam hadis Rasulullah sebut, mana-mana isteri yang membebankan suami dia, nerakalah tempat untuk diri dia. Beban kita kan, tengok suami, bang, abang tak tengok ke jiran sebelah, handbag dia tu jauh lebih mahal daripada handbag saya. Abang, bila abang nak beli handbag untuk saya? Handbag. Suami kata, ala pakai je beg Ajinomoto tu. Suami sebut demikian. Kita kata lah, malulah bang beg tersebut. Belilah beg-beg yang cantik sikit, yang elok sikit. Tak ada jenama pun tak apa. Suami ni tanggungjawab dia lah. Dia pun cari rezeki sikit. Untuk apa dia? Beli handbag untuk isteri. Ni contoh handbag. Banyak lagi lah benda-benda yang lain dalam hidup dia. Tak adalah sedekah yang paling besar yang Allah bagi pada seorang lelaki ialah bersedekah untuk isteri dan rumah tangganya. Dalam hidup dia tersebut. Kita ni daripada kita bersedekah pada orang, baik kita bagi pada isteri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Tu nak sebutnya, itu lebih utama lagi. Ni seorang orang perempuan ni, lama juga nak suruh sebut yang ni Ustaz. Yang tu pun orang lelaki, dia juga PA dia. PA dia disimpan. Dengan kawan-kawan dia boleh, dengan isteri dia dan anak-anak tak boleh. Itu yang jadi penyakit tu dalam hidup dia, yang menyebabkan isteri dia ni tak puas hati sepanjang masa. Ni yang menyebabkan akhirnya tertimbul keadaan yang demikian. Para ulama mengatakan bahawa sedikitnya penghuni syurga daripada kalangan wanita adalah kerana mereka tewas daripada segi hawa nafsunya. Punca apa? Orang perempuan masuk neraka ni kerana dia mengikut hawa nafsu. Layan hawa nafsu dia. Hawa nafsu tadilah. Hawa nafsu rasa cantik, layan je, buka aurat. Dia rasa dia cantik kan. Umur 60 tahun pun rasa cantik lagi. Rambut besar lagi ni kat belakang. Dah lah tu makcik, kita sebut. Dah lah tu. Masa kita untuk kita dah nak menghadap depan Allah. Masa kita ni sibuknya layan hawa nafsu dan keinginan untuk segera mendapat perhiasan dunia disebabkan kurangnya akal mereka. Allah jadikan demikian. Allah kurangkan akal orang perempuan dan besarkan nafsu dia. Itu kelebihan. Sebab tu orang lelaki tugas dia kawal isteri dia, kawal nafsu isteri dia. Kita ni banyak dah tu barang. Cuba buka peti ais, kita sebut. Kita sebut ada isteri kita. Cuba tengok dalam rumah. Cuba tengok pakaian kita banyak mana. Cuba tengok harta benda kita banyak mana. Kawal. Kerja suami kawal. Kamu jangan keras sangat dengan isteri kamu. Bila kamu keras, dia patah. Rasulullah sebut. Jangan lembut sangat. Kalau kamu lembut, dia bengkok sampai bila-bila. Cara Rasulullah ajar seorang suami dengan isteri. Macam mana nak kawal isteri dia? Maka dia kena kawal. Kalau dia kasar sangat, patah hati. Tidur jauh-jauh lah. Mula, abang jangan tidur dekat dengan saya. Bau badan. Dia sebut demikian. Abang tidur 1 kilometer daripada saya. Boleh tak? Anak sebut jenis demikian. Dia patah hati. Kemudian kalau lembut sangat, bengkok pula. Dia akan biarkan. Lalu Rasulullah kata, kamu guna ilmu kamu. Jadi suami ni, kamu kena ada akal kamu, biar besar sikit. Kerana isteri kamu Allah besarkan nafsu, kamu pula Allah besarkan akal. Wahai suami. Itu cara Allah jadikan demikian. Kemudian kata-kata, kenapa jadi macam tu? Kerana Allah nak suruh rasa manisnya hidup. Manisnya hidup di dunia ini, kalaulah Allah jadikan sama letak akal je, tak adalah seni-seni dalam kekeluargaan kita. Lalu Allah jadikan adanya nafsu seorang perempuan, indah rumah tangga kita. Cara susunan lain. Cara dia masak lain. Cara dia buat sesuatu urusan, dia gosok baju lain. Cara dia lain terus.
Beza kan dengan kita. Orang lelaki ni kalau suruh pergi ke dapur, alamat dia kuali sampai ke ruang tamu dia panggil. Dia akan jadi demikian. Tak ada seni langsung. Allah jadikan orang perempuan ni ada nafsu. Dengan tujuan apa dia? Untuk menjadikan seni hidup. Indah hidup ini. Tu susun. Para hadis kan pergi rumah-rumah orang yang tak ada isteri, tak ada anak-anak. Hambar je rasa. Masuk rumah orang yang orang perempuan dia tinggal seorang saja. Dia tak duduk dengan suami dan sebagainya. Sama juga, hambar, kosong rumah tersebut. Dia akan jadi demikian. Allah jadikan kombinasi yang baik. Suami isteri ini dengan tujuan apa dia? Untuk saling melengkapi di antara satu sama lain untuk bergerak ke syurga Allah SWT. Macam perusahaan rumah tangga je pagi ni dia punya. Nak sebutnya demikian. Nak ajar pada diri kita ni, nak suruh jaga pada diri kita, jangan sampai kita ni mati menyesal masuk dalam kubur. Kemudian keinginan untuk segera mendapat perhiasan duniawi. Dunia disebabkan kurangnya akal mereka dan tertutupnya pandangan mereka untuk melihat perkara yang lain pula. Orang perempuan dia tak nampak pun perlunya untuk nak apa dia? Nak yang namakan dengan nak derma, nak tolong yang tu, nak buat yang ni. Bagi diri dia, yang penting duit sampai. Untuk dia. Yang dia demikian. Ada pun urusan lain, tu terpulang pada abang. Terpulang pada suami. Pada diri dia demikian. Suami bagi tahu, tak, abang ni ada lagi nak derma pada Palestin, nak derma pada Syria, nak yang tu, nak buat yang ni. Banyak lagi kerja-kerja luar yang perlu. Barulah isteri boleh faham. Itu cara demikian. Dia ajar demikian. Akibatnya mereka kurang dalam melakukan ibadah dan persiapan untuk akhirat. Ini disebabkan mereka dia tak belajar lah. Mereka cenderung pada dunia dan mahu berhias dengannya. Ini kehidupan orang, jadi orang perempuan dalam hidup mereka sebut. Mereka juga menyebabkan para lelaki berpaling daripada akhirat disebabkan keinginan mereka kepada wanita tadi. Bila orang perempuan berhias, lelaki ni pun tak ada dah nak pandang ke akhirat. Dia mula sibuk pandang pada wanita. Jadi ujian dalam hidup mereka tersebut. Ini benda yang terjadi daripada orang perempuan. Sebab tu orang perempuan dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Tapi anda nak sebut sikit. Berita gembira untuk orang Malaysia dia panggil. Orang Malaysia kita ni, dia dah berubah tak sama dengan orang Arab. Orang Arab payah nak jumpa majlis-majlis ilmu macam ni. Nak sebutnya, tapi di kalangan orang Malaysia kita ni, kita boleh tengok majlis ilmu ramai. Banyak je ada. Sekarang ni tiap-tiap pagi. Para hadis sekarang buka je Facebook, tengok ada kuliah. Pagi-pagi lagi ada kuliah dah. Petang ada kuliah. Malam ada kuliah. Hidup ni, dengar aja. Majlis-majlis ilmu yang ramai orang perempuan datang. Satu anda tengok, di Malaysia kita ni, ramai orang masuk syurga di kalangan orang perempuan. Seronok balik. Seronok balik orang perempuan. Mudah-mudahan semua yang hadir ni di kalangan ahli syurga. Untuk kita harap demikian. Tadi nampak pucat dah. Tadi nampak pucat bila sebut macam tu lega balik mereka tersebut. Yang sebut ni memang orang Arab perempuan dan sebagainya memang payah mereka belajar. Tanyalah orang yang berada di negara Arab dan sebagainya, payah mereka nak belajar. Ramai di kalangan kita ni kan yang dengar kuliah di Facebook, di YouTube dan sebagainya, kuliah kita ni datang daripada Bahrain, datang daripada Doha, daripada negara-negara Arab, orang Melayu kita yang berada di negara sana. Datang, bahkan orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia yang dengar kuliah kita ni. Para hadis kan duduk begini, berjuta manusia sedang memandang dengan kuliah kita ni sini. Tapi nak sebutnya, ni suasana baru. Yang bila kesedaran tu ada, ilmu ni ada, berlumba di kalangan kita. Itu anda kata, dalam hadis Rasulullah sebut, ni cerita ramai orang lelaki yang derma. Tapi di Malaysia tak, orang perempuan yang ramai derma. Anda perhati demikian. Orang perempuan ramai yang datang jumpa dengan anak, ustaz, ni duit untuk arwah suami saya ustaz. Arwah suami saya meninggal dunia, tak sempat dia nak bagi pada ustaz. Begini. Kerja-kerja yang ustaz buat. Kita dengar demikian. Anda jarang jumpa suami datang, ni ustaz, arwah isteri saya ustaz yang meninggal dunia, tak ada. Jarang kita nak dengar demikian. Ni orang lelaki kena bersemangat sikit untuk menambahkan lagi infak-infak kita di jalan agama Allah SWT. Kalau tidak, tak sama dengan hadis Rasulullah ni, terbalik. Hadis Rasulullah cerita orang lelaki yang rajin infak, orang perempuan yang kedekut,
Tapi tempat kita tak. Allah jadikan orang perempuan jadi pemurah. Bila perempuan jadi pemurah? Bila suami dia meninggal dunia. Waktu mana suami dia ada, dia tak jadi pemurah lagi. Dia kedekut lagi. Kenapa? Dia tak sempat datang belajar. Dia tak sempat datang belajar. Suami dia pun tak bawa dia untuk dia belajar. Ramai di kalangan kita kan, kita tanya, suami tak datang ke akak? Tak. Kenapa? Suami dah meninggal, Ustaz. Oh, dia innalillah, minta maaf lah, salah tanya. Kita, tak Ustaz, alhamdulillah suami saya meninggal. Kalau suami saya tak meninggal, saya tak datang kuliah Ustaz ni. Dulu waktu mana arwah suami saya ada, saya tak kenal pun Ustaz. Begitu pula. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita kan. Maknanya, kena tunggu suami meninggal dunia dahulu. Maknanya orang perempuan Malaysia ni berdoa je, ya Allah, bilalah suami aku nak mati. Nak gambarkan pada kita ni. Kita tangguhlah minggu depan pula lah dalam bincangkan tajuk ni insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak maklumkan tentang mengenai kita sedang menyampaikan sumbangan-sumbangan pada mereka yang terkesan dengan PKP ini. Kalau tuan-tuan ada sumbangan-sumbangan, tuan-tuan bolehlah sampaikan di tabung tabung yang telah kita umumkan di skrin tersebut. Tuan-tuan tengok dalam akaun Matan Center. Tuan-tuan boleh terus kepada matancenter.com. Tuan-tuan akan dapati di sana ada maklumat-maklumat yang telah kita sampaikan, termasuk di tempat-tempat yang kita maklumkan ini. Terima kasih sekali lagi pada sahabat yang di TikTok, sahabat yang di Instagram, sahabat yang di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة